اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تم بالخير أما بعد. Okey, hari ini kita sambung tadabbur surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah, dan kita sampai ayat yang ke-11 Yang ke-11. Macam biasa sebelum kita sambung, kita tengok maksud ayat yang lepas. Maksud ayat yang lepas, ayat 11 dan juga sebelum tu 10. Dalam ayat yang lepas, Allah beritahu tentang adab. Kalau sebelum ayat yang ke-11, adab secara umum, iaitu adab bila nak bermunajat ataupun bila nak berbisik. Tidak boleh berbisik dalam perkara yang maksiat ataupun al-udwan, permusuhan. Itu haram secara mutlak. Sama ada 2 orang ke, 3 orang ke, 10 orang ke. Tapi kalau berbisik perkara al-birri wa taqwa, perkara yang baik, yang mengajak pada taqwa, juga tak boleh sekiranya ada 3 orang dan orang ketiga tidak membenarkan ataupun tanpa izin orang ketiga. Maknanya, boleh berbisik dalam perkara yang baik ataupun cakap perlahan dalam perkara yang baik dalam kumpulan 3 orang, tapi dengan izin orang yang ketiga. Ataupun boleh berbisik dalam perkara yang baik dalam kumpulan yang ramai. Katalah lebih pada 3 orang. 5 orang ke, 6 orang ke, 10 orang ke, kita 2 orang berbisik itu tidak ada masalah. Yang penting yang kita berbisik itu adalah perkara yang baik. Okey, itu adab secara umum untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-11, Allah mengajar adab. Adab berada dalam majlis. Adab berada dalam majlis. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Okey. Maksud dan pengajarannya ialah dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman dan Allah nak bagi tahu adab berada dalam majlis. Jadi dalam majlis pun kena ada adab. Apatah lagi majlis ilmu. Majlis ilmu, yang ilmu tu adalah untuk kita kenal Allah, untuk dekatkan diri kepada Allah, maka lagilah sepatutnya kita beradab. Apa adabnya? Iaitu bila ada dikatakan kepada kita, mungkin kita dah datang awal, tapi ada orang datang lewat, dan orang tu ada kelebihan. Contoh tu guru ke, orang berilmu ke, orang berkedudukan ke, dan dia lewat pula bukan disengajakan, mungkin ada sebab keuzuran yang tertentu, maka dia kata kepada kita, bangun, lapangkan ataupun bagi ruang. Maka Allah perintah, fafsahu, bagilah ruang. Apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Bila kita bagi ruang kepada orang yang datang lewat, dan orang tu ada kedudukan, ada kemuliaan. Yang kita dapat ialah, yafsahillahu lakum. Allah melapangkan kita. Dan Allah tak sebut Allah lapangkan apa. Bila tak sebut, maknanya
Allah nak bagi tahu hanya dengan perbuatan yang sangat kecil, sangat simple, iaitu kamu bagi ruang sedikit saja kepada orang dalam majlis, maka Allah akan lapangkan bukan dalam majlis saja, Allah akan lapangkan kehidupan kamu, rezeki kamu, keluarga kamu, kerja kamu, semua masalah kamu Allah akan bagi kelapangan, dan lebih besar daripada itu Allah bagi kelapangan di akhirat. Dalam kubur kamu, di padang mahsyar, di tiang sirat, semuanya Allah bagi kelapangan. Hanya kerana apa? Hanya kerja kita yang terlalu kecil. Kerja kita yang kalau tengok tak ada nilai pun, iaitu alihkan sedikit tempat kita untuk bagi ruang kepada orang. Jadi kalau kita bagi ruang untuk orang dalam majlis ilmu yang begitu kecil, maka cuba bayangkan kalau kita bagi makan pada orang miskin, kita bantu orang miskin, kita pergi ajar dia, maka kelapangan itu lagi besar dan yang kita akan dapat lagi berganda besarnya. Itulah orang beriman. Sebab itulah Allah sebut selepas ni Allah mengangkat orang yang berilmu. Orang berilmu dan orang beriman. Mana dia tak mungkin menjadi orang beriman, tak mungkin dia jadi orang berilmu, melainkan dia dengan belajar. Sebab tu benda yang paling mahal dalam hidup ialah ilmu. Kemudian Allah kata lagi adab yang kedua, itu kita alihkan tempat. Mungkin kita tak perlu bangun. Tapi ada keadaan, kadang-kadang kita perlu bangun. Dan ada keadaan kita bukan setakat kena bangun, tapi kena keluar terus daripada majlis untuk bagi tempat pada orang lain. Contoh kita duduk dalam satu majlis, kelas ke, dalam dewan ke, tuan punya majlis minta kita keluar. Sebab kerusi cukup-cukup, tiba-tiba ada seorang yang mulia, seorang tok guru datang, tak ada kerusi kosong. Dan kita ni orang tak ada kedudukan dalam masyarakat. Maka tuan rumah ataupun tuan punya majlis minta kita bangun dan beredar. Unshuzu ni makna bangun dengan rasa tidak suka. Maka Allah kata apa? Bangun. Kalau perlu keluar, keluar. Kalau perlu balik, balik. Apa kita dapat? Apa kita dapat? Majlis tak dapat, mungkin makan dalam majlis pun kita tak dapat. Tapi sebenarnya Allah nak bagi pada kita yang bangun ni, sebenarnya lebih besar daripada itu, iaitu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang beriman dan berilmu. Siapa yang beriman? Yang dengan cakap Allah. Allah kata bangun, bangun. Walaupun benda tu kita tak suka, tapi sebab Allah yang perintah, kita pun taat. Sami'na wa ata'na. Oh, darjahnya terlalu tinggi. Sebab kita berilmu lah, sebab kita beriman lah, kita bangun, dan kerana itulah Allah angkat kedudukan kita. Berbanding dengan kalau kita rasa malas, kita rasa berat, kita tak nak bangun, maka kedudukan kita sangat rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah kata Allah angkat orang yang berilmu kan, beriman dan berilmu. Maknanya kena ada dua ni. Satu iman, yang kedua ilmu. Barulah diangkatkan. Kalau dia beriman je, ilmu tak banyak, kan ramai orang yang suka beribadat, nampak beriman, tapi ilmu tak banyak. Tak termasuk dalam kumpulan yang diangkat oleh Allah. Ataupun dia berilmu, ilmu banyak, tapi tak beriman. Kan ada orang terkenal dengan ilmunya, ilmu ni kan, tapi tak beriman, solat pun lambat, anak isteri pun buka aurat. Maka orang ni tak diangkat oleh Allah sebab tak cukup syarat. Syarat nak diangkat oleh Allah mesti ada dua. Satu iman, yang kedua ilmu. Okey, soalan dia, ilmu apa pula ni? Ilmu apa yang Allah angkat ni? Kata ulama, kata ahli tafsir, ilmu yang Allah angkat seseorang itu ialah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Kalau dia pakar dalam bidang apa-apa saja, tapi dia tak dekat pada Allah, maka orang ni Allah tak angkat. Kadang-kadang dia pakar dalam bidang agama juga, tapi dia tak beriman, tak menjadikan ilmu itu mendekatkannya kepada Allah, Allah tak angkat. Jadi ilmu yang mana yang Allah angkat ni? Ilmu yang semakin kita belajar, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita kenal, semakin kita cinta kepada Allah. Ilmu apa tu? Ilmu apa yang paling mudah untuk mendekatkan orang kepada Allah? Ilmu apa? Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Sebab Quran tu kan kalamullah, kata-kata Allah.
Jadi tak mungkin kita tak faham kata Allah, tiba-tiba kita dekat dengan dia. Tak mungkin, mustahil. Mesti faham cakap dia dan mesti taat, barulah kita dekat. Jadi ilmu yang paling mulia ialah ilmu Al-Quran. Sebab itulah Allah angkat orang yang berilmu ni, khususnya ilmu agama, ilmu Al-Quran, dan orang beriman, bukan Allah angkat di akhirat je, tapi kat dunia Allah dah angkat. Cuba kita tengok kan. Nabi kata untuk menjadi imam dalam solat, siapa? Siapa yang layak dalam Islam, yang layak untuk menjadi imam dalam solat? Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah menjadi imam orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hafal ni bukan setakat hafal, tapi hafal dan faham. Jadi Nabi kata dahulukan dia untuk menjadi imam dalam solat. Kalau orang tu mati syahid kan, katalah mati 5 orang ke 10 orang sekaligus nak ditanam dalam kubur. Dalam Islam, nak dahulukan mayat yang mana ni? Katalah 10 orang kan, semua mati syahid. Dan nak dikebumikan satu kubur. Dalam Islam nak didahulukan mayat yang mana? Yang paling banyak hafal Quran. Yang paling banyak faham Al-Quran. Tengok kemuliaan di dunia. Dan kalau kita tengok kan, para sahabat, tabi'in, Abu Bakar, Umar, Ali kan. Kemudian tabi'in, Atta', Tawus. Kemudian tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Semua ni Allah angkat nama dia kan. Sampai hari ni kita sebut. Sampai hari ni kita baca kitab dia. Kenapa? Sebab dia ada ilmu apa? Quran. Dan kita perasan tak, sahabat Nabi ni ada banyak. Sahabat Nabi ada 1000 lebih. Tapi yang terkenalnya bukan semua. Yang terkenalnya bukan semua. Ada sahabat Nabi kaki ibadat, ahli ibadat. Tapi nama dia tak berapa disebut kan. Yang disebut siapa? Yang banyak disebut? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar kan. Abu Hurairah. Kenapa? Sebab dia ada Quran, dia ada ilmu. Abu Bakar terkenal dan nama dia pun terkenal juga, selalu disebut sebab apa? Adakah sebab dia ada harta? Bukan. Sebab dia ada harta sebelum zaman Islam lagi, tapi tak ada siapa pun sebut nama dia kan. Tapi sebab dia ilmu agama dan dia ada iman, maka dia menjadi orang yang terkenal. Bahkan Abu Bakar ni, dia lebih mulia daripada orang yang mati syahid. Mati syahid satu kemuliaan yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi Abu Bakar tak mati syahid. Tapi dialah sahabat yang paling mulia. Sebab apa? Dia ada dua ni. Satu ilmu, yang kedua ada iman. Okey. Abdurrahman bin Auf dengan Abu Hurairah, yang mana lebih terkenal? Abu Hurairah. Tapi siapa yang paling kaya? Abdurrahman bin Auf. Yang selalu disebut namanya siapa? Abu Hurairah. Sebab dia ada ilmu Al-Quran dan hadis. Kan? Bukan makna sahabat tu ada yang tak mulia. Tak. Semua sahabat mulia. Tapi kalau ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis lagi tinggi kemuliaannya. Dan kita perasan tak dalam Quran? Perasan tak dalam Quran kelebihan orang berilmu? Ada banyak kisah-kisah yang Allah sebut secara spesifik. Sebab mereka berilmu lah Allah angkat. Ada tak contoh? Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Okey, betul. Tapi contoh kisah yang orang berilmu ni Allah angkat dan ada kelebihan masa kat dunia lagi. Ketika Nabi Sulaiman tawarkan siapa nak angkat ataupun nak pindahkan singgasana Balqis daripada Yaman ke istana Nabi Sulaiman di Palestin. Mula-mula siapa yang nak pindah? Jin Ifrit kan. Iaitu dia kata kau boleh angkat istana Balqis daripada Yaman ke Palestin sebelum kamu bangun daripada tempat duduk. Tapi lepas tu siapa pula berkata? Waqala allazi indahu ilmu. Telah berkatalah orang yang
Di sisinya ilmu. Tak sebut siapa. Tak penting. Siapa lelaki itu, orang hebat ke tak penting. Yang penting apa dah? Dia ada ilmu. Karena dia ada ilmu lah, dia boleh buat lebih daripada jin ifrit. Iaitu dia boleh pindahkan singgasana Balqis sebelum mata berkelip. Sebab apa? Kelebihan ilmu. Dan juga kisah Qarun, bila Qarun keluar dengan pakaian yang mewah dia kan, di hadapan kaum dia, orang yang tertipu dengan dunia, apa kata mereka bila melihat kehebatan Qarun? Dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku diberi habuan duit ke harta seperti Qarun. Itu orang yang jahil. Bila jahil, dia tertipu dengan dunia. Tengok orang cantik, dia nak cantik. Tengok orang rumah besar, dia nak rumah besar. Itu orang yang jahil. Tapi apa kata orang yang berilmu bila tengok kemewahan Qarun? Apa kata dia? Cuba buka surah Al-Qasas ayat 70. Surah Al-Qasas ayat 70. Bukan. Al-Qasas. Ya. Ayat 80. Muka surat 395. Bukan 80. Anda sebut 70 tadi? Okey, silap. Kalau tengok ayat 79, tengok orang jahil. Orang jahil ni mudah tertipu dengan dunia. Bila dia tengok Qarun dengan kemewahan dia, kita tengok dulu apa kata orang jahil. Jahil ilmu. Bila tengok dunia. Dia kata apa? فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Qarun keluar kepada kaumnya dengan zinah, perhiasannya yang mewah. Lalu berkatalah orang yang cintakan dunia. Siapa ni? Orang yang jahil. Bila cinta dunia, dia adalah jahil. Apa kata mereka? Ya laitalana, alakah baiknya kalau kami diberi seperti yang diberi kepada Qarun. Tertipu dengan dunia. Okey, ayat 80. Wa qala allazina utul ilma. Berkatalah orang yang diberi, subhanallah, kelebihan ilmu. Bila dia ada ilmu, dia tahu dah mana yang sementara, mana yang kekal. Mana yang palsu, mana yang hakiki. Apa kata dia? Wailakum, celakalah kamu kepada yang tertipu dengan dunia. Sawabullahi khairun. Pahala yang Allah sediakan jauh lebih baik. Kamu tengok yang Qarun punya dah tertipu. Sedangkan sementara yang Allah nak sediakan khairun, lebih baik dan lebih kekal. Tapi untuk siapa? Liman amana wa amila salihah. Untuk orang beriman dan beramal soleh. Dan semua tu tak akan dapat kelebihan yang Allah sediakan di akhirat kecuali siapa? Orang yang sabar. Tengok je dunia, sabar. Sebab apa? Lepas ni aku akan dapat lebih baik daripada itu. Okey. 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 Apa lagi kisah yang menunjukkan ilmu itu sangat-sangat penting. Dan ilmu yang sangat penting ialah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau konteks kita sekarang, Quran dan Sunnah. Kisah Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa ditegur oleh Allah, ketika Musa mengaku dia yang paling berilmu ketika itu kan, Allah tegur dia. Apa dia? Masalah kamu ni bukan masalah duit. Bukan masalah pangkat. Tapi masalah kamu ialah kamu perasan, kamu pandai. Maka Allah kata, pergi belajar lagi. Allah tak kata pergi cari harta. Walaupun dia seorang Nabi, Allah kata pergi cari ilmu. Menunjukkan apa? Ilmu penting dan perlu untuk siapa? Walaupun dia Nabi. Walaupun taraf dia dah sampai maksimum dah. Tapi Allah kata pergi belajar lagi. Dan sebab tu bila dia belajar pula,
Apa kata Nabi Musa AS? Bila dia berjalan dengan pembantunya, kemudian dia kata apa? Cuba tengok ayat ni. Ayat 60 surah Al-Kahfi. Ayat 60 surah Al-Kahfi. Saya nak, sebelum kita sambung ayat, saya nak highlightkan pentingnya ilmu. Sebab ramai tak fokus pada ilmu. Mak bapak ke, anak-anak ke, banyak fokus pada apa? Rezeki. Duit, pangkat, kuasa kan. Allah kata apa? Musa kata apa? Wa iz qala Musa li fatahu. Ketika mana Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha. Aku tidak akan berhenti berjalan sampailah aku sampai kepada Majma' al-Bahraini, tempat pertemuan dua laut. Ataupun amdiya hukuba, ataupun aku akan berjalan terus bertahun-tahun. Tengok kata-kata seorang Nabi. Dan Nabi ni Nabi yang terbaik selepas Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS. Apa kata Musa? Aku tak akan berhenti sehingga aku berjumpa tempat pertemuan dua laut. Kenapa? Kena sampai ke situ. Kenapa nak jumpa tempat pertemuan dua laut? Majma' al-Bahraini. Sebab Allah dah bagi tahu kamu akan jumpa seorang hamba Allah dan kamu akan belajar dengan dia di mana? Tempat pertemuan dua laut. Jadi target dia aku mesti sampai. Sebab apa? Nak ilmu. Bukan dia kata aku akan berhentilah bila aku dah penat. Tak. Aku tak akan berhenti sehingga sampai. Ataupun kalau tak jumpa, apa kata Musa? Apa kata Musa kalau aku tak jumpa? Aku akan jalan terus bertahun-tahun. Untuk apa ni? Cari apa? Ilmu. Ya Allah, pentingnya ilmu. Kadang-kadang kita rasa malu. Kita Nabi pun tak. Ulama pun tak. Ustaz pun tak. Tapi belajar sikit je. Dalam sikit cepat penat. Kan? Sikit-sikit cuti. Sikit-sikit cuti. Boleh faham tak? Tengok tadabbur ayat tu. Bagaimana seorang Nabi begitu tamak untuk dapat ilmu. Walaupun terpaksa berjalan tepi pantai bertahun-tahun. Sebab dia tahu, dengan ilmulah manusia yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Okey? Boleh faham? Jadi saya nasihatkan kepada diri saya dan semua pelajar-pelajar, fokuslah pada ilmu. Jangan banyak buang masa kejar rezeki. Jangan banyak buang masa didik anak untuk kejar dunia. Akhirnya kita jadi perusak kepada anak, kita jadi perusak kepada anak bangsa. Sebab apa? Kita mendidik mereka supaya cinta benda yang tidak kekal. Benda yang tak menjadikan manusia mulia. Okey. Kemudian Allah kata apa? Saya nak sentuh lagi sikit. Ayat 11. Allah mengangkat orang yang berilmu dan orang yang beriman darajat. Beberapa? Darajat. Orang tanya, Ustaz, Allah dapat ilmu, dapat apa? Apa darajahnya? Apa darajatnya? Jadi, apa maksud darajat dalam ayat 11 ni? Kata ulama, darajat ni, yang Allah sebut ni ialah di akhirat lah. Kalau darajat di dunia, Allah tak sebut sangat. Sebab dunia ni sementara aja. Jadi bila Allah sebut benda yang hebat, benda yang kekal. Jadi kata ulama, darajat yang Allah angkat untuk orang yang berilmu dan beriman ialah darajah syurga yang paling tinggi. Ada dalil tak? Ada dalil. Ada dalil. Apa dia dalilnya? Nabi sebut dalam satu hadis, dikatakan kepada penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran maksudnya ialah mereka yang hafal, mereka yang faham dan mereka beramal. Bila nak masuk syurga, dikata pada orang ni, apa dia? Baca satu ayat, naik satu tingkat. Baca satu ayat, naik satu tingkat. Sampailah ayat terakhir yang dia hafal, yang dia amalkan. Maka itulah tingkat terakhir. Itu maksud darajat. Maknanya, siapa yang akan berada darjah yang paling tinggi di syurga? Orang yang berilmu. Ilmu apa ni? Ilmu Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, orang yang duduk kat bawah ni akan nampak syurga yang tinggi seumpama kita duduk kat bumi nampak bintang di langit.
Jauh tak jarak antara bumi dengan bintang? Bintang tu sebenarnya besar tapi kita nampak kecil sebab jaraknya terlalu jauh. Jadi Nabi kata orang duduk kat bumi akan nampak bintang. Begitulah orang syurga di bawah akan nampak syurga yang paling tinggi seumpama bintang-bintang di ufuk yang tinggi. Kemudian Nabi kata, siapa tu? Tempat Abu Bakar, tempat Umar. Maknanya darjah mereka tinggi sebab mereka beriman dan berilmu. Sahabat pun bertanya, boleh tak itu adalah makam para Nabi? Nabi kata bukan. Itu makam untuk orang beriman dan orang yang berilmu. Maknanya siapa-siapa pun boleh. Jadi jangan kita buang masa untuk kejar benda yang tidak memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya nak sebut sikit beberapa pengajaran daripada ayat sebelah sebelum kita sambung ayat 12. Pertama, boleh catat. Pertama, apabila hati telah berkasih sayang, apabila hati-hati telah berkasih sayang, maka majlis yang sempit akan menjadi luas. Majlis yang sempit akan menjadi luas. Zaman Nabi, masjid bila berkumpul untuk dengar tazkirah Nabi di mana? Masjid Nabi lah. Masjid Nabi agak besar tak? Kecil je. Kemudian setiap kali Nabi bagi tazkirah ke, Nabi mengajarkan agak-agak berapa ramai? Ada 500, ada sampai 1000 lebih kan? Sebab sahabat di Madinah pun dah 100,000 lebih. Jadi cuba bayangkan, tempat sempit, orang ramai. Maka ruangnya terhad. Tapi sahabat akan rasa tempat tu luas je. Kenapa? Sebab hati mereka lapang. Sebab tu bila dikatakan bangun, terus bangun. Sebab hati lapang. Kan? Berbeza kita sekarang kan. Kadang-kadang kelas tu luas tapi duduk sana hujung seorang, kat tiang sana seorang kan. Lepas tu bila ditanya belajar apa, tak tahu. Kan? Dah 10 tahun belajar. Itu pun bilik kelas ada aircon tu. Kalau tak ada aircon, tak datang dah. Zaman Nabi ada apa? Majlis Nabi ada apa? Kipas pun tak ada. Lampu pun tak ada. Aircon lagi jauh. Tapi mereka rasa apa? Majlis tu luas je. Sebab luas tu sebenarnya dalam hati. Yang kedua, dengan hanya memberi ruang kepada saudara engkau dalam majlis, Allah melapangkan hidup kamu di dunia dan di akhirat. Dengan hanya engkau melapangkan tempat untuk saudara engkau dalam majlis, maka Allah akan lapangkan hidup kamu di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sesiapa yang dadanya sempit, tidak mungkin dia akan memberi ruang untuk orang lain. Sesiapa yang dadanya sempit, tidak mungkin dia akan memberi ruang kepada orang lain. Dan tidak mungkin hidupnya akan lapang. Dan tidak mungkin hidupnya akan lapang. Mungkin orang kata, Ustaz, dia tu kaya pun tapi tak peduli pada orang, tak pernah bagi kelapangan pada orang tapi nampak kaya. Ya, pada zahir. Tapi hatinya, jiwanya sempit. Yang keempat, apabila engkau merasakan tuan punya majlis tidak suka kepada engkau, maka beredarlah. Semoga engkau ditinggikan. Semoga engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis kan. Ustaz duduk mengajar, dia duduk bersembang. Jadi tuan rumah jeling je kat dia. Kalau dia perasan tu, bangun keluar. Ada macam tu lah. Sebab apa? Mengganggu orang satu kan. Yang kedua, dia bukan datang nak belajar pun. Buat bisnes dia.
bangun tu sebenarnya lebih mulia daripada dia terus berada di situ. Yang ke orang beriman akan menjadi mulia kerana dia sentiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan sentiasa mulia kerana ia sentiasa diangkat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Yang keenam, sesiapa yang berilmu dan beriman, jangan sekali-kali mengharapkan diangkat dan dimuliakan oleh manusia. Kerana ia sentiasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, orang yang beriman dan berilmu diangkat oleh Allah, manakala orang yang jahil diangkat oleh manusia. Lalu mereka sesat dan menyesatkan. Boleh? Jadi siapa yang mulia diangkat oleh manusia, makna apa tu? Tanda apa tu? Siapa yang mulia sebab diangkat oleh manusia, dimuliakan oleh manusia, makna apa tu? Dia jahil. Dia jahil. Sesiapa yang ke berapa? 8. Sesiapa yang ingin lapang hatinya, rezekinya, sesiapa yang ingin lapang hatinya, rezekinya, kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka selalulah lapangkan kehidupan orang lain. Maka selalulah lapangkan kehidupan orang lain, khususnya orang-orang miskin. Darjah manusia di sisi Allah diangkat. Yang ke-9 kan, darjah manusia di sisi Allah diangkat mengikut kadar ilmu dan imannya. Mengikut kadar ilmu dan imannya. Saya nak sebut kisah Abdullah bin Mas'ud. Dia kadang-kadang orang tu, dia banyak bantu orang kan. Tapi dia tak sempat nak solat ibadat. Solat malam ke, puasa sunat ke. Kita jangan memandang rendah pada dia. Sebab apa? Sebab kalau orang tu fokus pada ibadat untuk diri dia sendiri, dengan solat malam, baca Quran, zikir, puasa kan, dia tak melampangkan orang. Sebab tu Nabi kata, lebih baik aku berjalan untuk menunaikan hajat saudaraku, maksud nak melampangkan orang, daripada aku duduk beriktikaf di masjid aku selama sebulan. Boleh? Jadi kisah Abdullah bin Mas'ud apa dia? Dia susah nak solat sunat. Nak puasa sunat. Jadi sahabat tegurlah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kenapa kami nampak ni jarang je puasa sunat? Apa jawapan dia? Sebab dia kata ada wirid-wirid sekian
dan baca Al-Quran dan tadabbur sekian yang aku lazimi setiap hari, dan juga ada kerja-kerja kebajikan yang aku bantu orang miskin yang kalau aku puasa mengganggu kerja ni. Boleh faham? Maksud apa tu? Dia tak puasa sunat sebab apa? Dia utamakan kerja yang mungkin lebih besar daripada itu. Okey, yang ke berapa? Yang ke-10. Yang ke-10 dan yang terakhir, menggembirakan saudara kita dan menyampaikan kebaikan kepadanya adalah salah satu cara untuk mendapat rezeki yang lapang dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung. Kita sambung ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mereka beriman. Ayat ni berkaitan dengan ayat sebelum ni ialah, kalau ayat sebelum ni adab dalam majlis. Adab dalam majlis. Ayat hari ini ialah lebih khusus, iaitu adab bersama Rasulullah. Adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, wahai orang beriman, iza najaitum, apabila najaitum kamu munajat dalam bahasa Arab ialah bercakap perlahan. Sama ada bercakap apa-apa hal ataupun untuk bertanya soalan. Jadi Allah nak mengajar adab orang beriman dengan Rasulullah. Wahai orang beriman, kalau kamu orang beriman, dengar. Apa dia? Bila kamu bermunajat, bila kamu nak bertanya apa-apa masalah ataupun soalan kepada Rasul. Kepada Rasul. Faqaddimu, lalu maka hendaklah hulurkan baina yaday najwakum, sebelum najwa kamu makna sebelum bisikan kamu. Hulurkan apa? Sedekah. Sedekah ni apa maksud? Bila dia sebut sedekah ni, dia sebenar umum. Sedekah harta, sedekah masa, sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah pengalaman. Tapi secara umumnya bila sebut sedekah, dia lebih kepada sedekah duit. Kenapa sedekah duit dipanggil sedekah? Kenapa sedekah duit ke ataupun apa dipanggil sedekah? Daripada perkataan sedekah. Sedekah ni makna benar. Sebabnya ialah kita sedekah duit untuk orang adalah sebagai tanda ataupun bukti kebenaran iman kita. Ramai orang mulut mengatakan dia beriman. Ramai boleh solat, ramai boleh pergi haji umrah. Tapi dalam bab nak bagi duit untuk orang, ramai yang berat. Jadi bila dia dapat bagi itu, itulah bukti benarnya iman. Kan? Kalau pergi Mekah dia sanggup, walaupun 10,000, walaupun 20,000. Sebab apa? Untuk dia. Tapi kalau nak bagi sedekah pada orang fakir miskin, bukan 10,000. Nak bagi 1,000 pun dia fikir 10 kali. Sebab apa? Dia tak rasa untuk dia. Kan? Jadi kalau dia mampu lawan nafsu untuk bagi sedekah pada orang yang berhajat, maka itu sebagai sedekah, bukti keimanannya. Okey, sebab itulah, tahu tak apa antara ciri-ciri orang munafik?
Ciri-ciri orang munafik, antara ciri munafik yang utama di Madinah. Apa dia? Pembohong. Itu antaranya. Antara yang nampak jelas juga ialah kedekut. Orang munafik ni paling susah nak keluar dik. Bahkan Allah sebut, kalau mereka keluar pun, jiwa mereka cukup benci. Kenapa mereka benci sedekah? Sebab mereka benci pada orang beriman. Bila sedekah, sedekah tu sampai pada siapa? Kepada orang yang dia tak suka, lagi dia benci. Jadi bila kita susah nak bersedekah, berat nak bersedekah, sebenarnya itu ciri-ciri munafik. Okey? Jadi Allah kata, wahai orang beriman, bila kamu nak bermunajat, bertanya soalan pada Rasulullah, sebelum tanya soalan, bagi sedekah. Kenapa ni? Kenapa kena bagi sedekah? Sebab pertama, ada beberapa hikmah. Sebab Nabi ni, bila Nabi bercakap, bila Nabi bagi tazkirah, sahabat berebut nak datang dalam majlis Nabi. Jadi orang ramai. Kemudian bila mereka mendengar, mereka nak bertanya soalan pula. Cuba bayangkan kalau 1000 dalam satu majlis Nabi, kalau 200 je dia tanya soalan, Nabi sempat nak rehat. Itu menyusahkan dan membebankan Nabi. Jadi Allah sayang pada Nabi, Allah cinta pada Nabi, maka Allah tak nak Nabi sentiasa diganggu. Apatah lagi dalam urusan yang tidak penting. Apa dia? Iaitu kadang-kadang sahabat ni tanya soalan yang remeh-temeh je. Benda yang simple-simple je. Yang tak perlu ditanya pada Nabi pun mereka nak tanya Nabi. Sebab mereka nak dengar jawapan daripada Rasulullah. Sehingga Nabi pun rasa macam tak cukup untuk waktu rehat. Nabi banyak tanggungjawab sebagai ketua negara, sebagai Rasulullah, sebagai ketua panglima perang, sebagai bapa, sebagai suami. Macam-macam tanggungjawab. Ditambah pula dengan ni, beratus-ratus nak tanya setiap hari. Setiap hari nak tanya soalan pada Nabi. Maka, pertama Allah nak jaga kepentingan Nabi supaya Nabi dapat rehat, ada hak untuk berehat. Yang kedua, Allah nak membesarkan Nabi. Iaitu dengan cara apa? Hadkan. Jangan semua orang boleh tanya, jangan semua bila-bila masa boleh bertanya. Yang ketiga, supaya sahabat ni beradab dengan Nabi. Adab dengan ustaz, adab dengan guru, adab dengan Nabi lagi besar. Apa dia? Jangan tanya benda-benda yang remeh-temeh yang kadang-kadang menyusahkan ustaz. Kan? Kadang-kadang dia tanya soalan, dia bukan nak beramal. Ini pengalaman lah. Dia tanya soalan yang sama, orang lain dah tanya, dia tanya lagi. Dia tanya soalan tu bukan nak amal, tapi setakat nak tahu. Maka lebih baik jangan tanya. Bila kamu patut bertanya, bila betul-betul kamu nak beramal, tanyalah, sahih ke tak? Ini yang betul-betul sahih dia dah tahu, tak amal pun. Tiba-tiba dapat yang dhaif, tanya, Ustaz, sahih ke dhaif? Senang je dia bagi soalan kan. Ustaz yang pening kepala nak cek tu. Dia ingat senang je kita jawab sahih. Itu amanah. Kita nak tahu hadis itu sahih, amalan itu sahih ataupun dhaif, kita kena cek, kena Google dan sebagainya. Lepas tu pelajar pula ramai. Cuba bayangkan, kalau 20 orang setiap hari tanya, berapa banyak masa ustaz? Bukan ustaz ni lah, ustaz lain. Jadi sedekah. Yang ketiga, hikmah. Yang ketiga apa dia? Sedekah ni untuk siapa? Untuk orang fakir miskin. Bukan untuk Nabi. Nabi tak ambil sedekah. Jadi Nabi langsung bila Allah tetapkan peraturan nak tanya soalan, bagi duit. Bukan untuk Nabi, untuk sebab itulah ahli tafsir mengatakan sedekah yang diwajibkan ini sebelum bertanya soalan berlaku selepas turunnya kewajipan zakat. Habis zakat dah wajib, kenapa diwajibkan sedekah? Zakat ni dia sekali setahun. Bila orang miskin akan dapat duit zakat? Bila cukup setahun. Tapi dengan ada peraturan ni sedekah, mereka akan dapat setiap hari. Boleh faham? Subhanallah. Islam kalau buat peraturan mesti ada kebaikan untuk orang golongan miskin. Langsung tak ada kepentingan untuk Nabi ataupun untuk kepentingan orang tertentu. Kan? Hikmah yang keempat, iaitu bila letak peraturan ni dapat tahu siapa yang betul-betul nak ilmu dan siapa yang main-main. Kalau dia betul-betul nak ilmu, dia akan bayar. Sebab apa? Sebab orang beriman tahu nilai ilmu lebih mahal daripada duit. Kalau bayar 100 pun dia sanggup bayar. Sebab apa? Ilmu lebih mahal kalau dia beriman. Tapi kalau dia orang munafik, kedekut. Aku tak naklah
sampai kena bayar. Sebab apa? Dia faham duit lebih mahal daripada ilmu. Betul kan? Kena yuran je, oh minta maaf lah. Boleh tak ustaz bagi free? Tapi ini bukan bermakna ustaz ada hak untuk pungut bayaran. Sangat berbeza ayat ni dengan apa yang dibuat oleh ustaz sekarang. Apa perbezaannya? Apa bezanya? Tak, ustaz-ustaz sekarang dia tetapkan bayaran. Yang ni Pak Allah tetapkan bayaran. Tapi berbeza antara dua tu. Yang ni bukan untuk Nabi, bukan untuk ustaz ni, untuk orang miskin. Tapi sekarang banyak ustaz tetapkan bayaran kan, 1,000, 5,000 untuk siapa? Untuk diri dia, itu salah. Akhirnya menyebabkan orang jahil sebab apa? Tak ada duit nak belajar. Salah. Okey? Jadi setuju tak? Untuk tanya soalan, saya tetapkan kena bayar RM10, masuk tabung, hantar pada orang miskin. Setuju tak belajar? Tengok besok seorang pun tak tanya soalan. Itu tanda apa tu? Tanda apa tu? Tanda kedekut. Tanda bahawa bagi mereka duit lebih mahal daripada ilmu. Tapi pelajar jangan risau. Saya tak akan buat apa aturan tu. Sebab apa? Sebab ayat ni dinasahkan. Ayat ni hukumnya dibatalkan. Nanti kita akan belajar. Boleh? Jadi akhirnya orang munafik tak tanya dah soalan. Makna apa? Sebab dia cintakan duit. Kedekut. Tanya soalan pun kena bayar. Dia bukan nak tahu pun. Saja-saja nak tanya. Ramai pelajar yang macam tu. Bukan saya nak tegur pelajar saya, tapi saya nak tegur pelajar Ustaz Abdul Mu'in. Kalau nak tanya soalan, minta maaf saya cakap kan. Kadang-kadang dia ambil tak apa amalan daripada ustaz mana, dia tanya. Bukan nak beramal. Jangan tanyalah, jangan tanya. Penat saya mencari, dia tengok-tengok tak beramal pun. Yang saya bagi yang sahih pun belum beramal. Tiba-tiba nak tanya yang dhaif. Saja-saja nak tahu. Lepas 3 bulan, orang hantar. Benda yang sama. Ustaz, saya kata, awak dah tanyakan 3 bulan yang lepas. Itu bahaya tu. Sama juga amalan bulan Rajab kan. Bulan Rajab tahun lepas dia tanya soalan yang sama. Lepas tu bulan Rajab ni tanya lagi soalan yang sama. Bulan Rajab tahun depan tanya lagi. Jadi akhir banyak tak membuang masa. Inilah antara sebab Allah tetapkan peraturan ni. Supaya pelajar, sahabat beradab dengan Nabi. Jangan semua soalan nak tanya sampai Nabi tak sempat berehat. Okey? Jadi saya harap pelajar jangan kecil hati ya. Inilah makna tadabbur. Bila tadabbur ialah kita ambil pengajaran dan kita praktiskan. Okey? Kalau aku nak beramal soalan ni, amalan ni tanya. Kalau aku tak nak beramal, jangan tanya. Okey, zalika, demikian itu. Khairun adalah lebih baik. Lakum, bagi kamu. Wa athhar, dan lebih suci, lebih bersih. Apa maksud ni? Bagi sedekah lebih baik, lebih suci. Apa kalau orang tanya, macam mana ustaz? Suci macam mana? Baik macam mana? Macam mana? Satu, dia akan menjadi lebih ikhlas. Kan? Kalau dia betul-betul nak ilmu, dia akan bayar juga. Baik untuk dia, lagi dia ikhlas, lagi baik. Satu. Yang kedua, macam mana boleh jadi lebih baik dan lebih suci? Dengan sedekah boleh menghapuskan dosa dia. Yang ketiga, dia menjadi orang yang lebih beradab kepada Nabi. Kan? Kadang-kadang sebab manusia kotor, hati keras sebab apa? Tak beradab dengan Nabi. Kan? Yang Allah kata apa dalam surah Al-Hujurat? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu tinggikan suara lebih pada suara Nabi. Kesannya apa? Kalau kamu tak hormat Nabi, walaupun suara tinggi je, antahbata a'malukum, semua amalan kamu sia-sia. Sebab apa tak hormat Nabi? Sebab tu bila hormat, athhar, lebih suci. Walaupun ramai yang sekarang dahulukan amalan orang ramai daripada amalan yang sahih daripada Nabi. Ini hati dia kotor, hati keras.
sebab dia tidak hormat Nabi. Kan? Jadi tolonglah bersihkan hati kamu dengan memuliakan Nabi. Letak Nabi nombor 1 dalam hidup kamu. Dan amalan kamu tolong cek satu persatu. Daripada pagi sampai tidur, doa ke, zikir ke, solat ke, puasa ke. Pastikan dia selari dengan Nabi supaya apa? Hati kamu suci. Hati kamu lebih suci dan ia lebih baik bagi kamu. Okey, fa'il lam tajidu, maka sekiranya lam tajidu, kamu tidak dapati tidak dapati apa ni? Maknanya Tuhan tahu tak ada sahabat yang ikhlas. Dia nak belajar dan nak bertanya tapi tak ada duit. Maka ada kelonggaran. Sekiranya kamu tak ada duit nak bersedekah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah Ghafur, Maha Pengampun. Allah ampunkan dosa kamu. Silakan tanya. Rahim, Maha Penyayang. Boleh? Kenapa dikembarkan Ghafurnya Rahim? Kenapa? Yang mana lebih penting? Keampunan ataupun rahmat Allah? Keampunan. Tapi nak masuk syurga dengan apa? Jadi mana lebih penting? Dua-dua penting. Dia tak mungkin dapat rahmat Allah kecuali setelah diampunkan. Jadi jawapan pertama salah, jawapan kedua pun salah. Jawapan yang betul ialah dua-dua penting. Tak mungkin dapat rahmat melainkan setelah dapat keampunan. Kan? Okey, jadi siapa yang tak ada duit, kita tahu tak? Sahabat ni kebanyakannya berduit kaya ataupun kebanyakannya miskin? Kebanyakan miskin. 2/3 sahabat Nabi miskin, termasuklah ahli sufah yang duduk kat masjid tu. Termasuklah Abu Hurairah. Abu Hurairah antara ahli sufah, tapi dia mulia sebab apa? Sebab ilmu dia. Subhanallah. Jadi kenapa kita nak cari duit? Kononnya untuk menjadi orang mulia. Tak. Dengan duit kadang-kadang menjadikan kita hina di sisi Allah. Okey. Kemudian a'ashfaqtum. A'ashfaqtum, Adakah kamu takut? Takut apa ni? Adakah kamu takut miskin antuqaddimu, bahawa untuk tuqaddimu ni memberi bayna yaday najwakum sebelum bermunajat. Sebelum munajat kamu sedekah. Kenapa kamu takut bakhil? Kan? Kenapa kamu takut miskin untuk memberi sedekah? Sebab apa? Sebab yang suruh bagi sedekah ni siapa? Allah. Yang bagi rezeki siapa? Allah. Dan Allah janji tak? Bila kita bersedekah, Allah ganti. Janji kan? Dalam surah apa? Tak ingat. Surah apa? As-Saba kan? Wa ma anfaqtum min nafaqatin fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, tidaklah kamu infak daripada apa saja nafkah, fahuwa yukhlifuh, maka dia yang menggantinya. Jadi siapa yang susah nak bersedekah tu sebenarnya dia ada masalah apa? Keyakinan pada siapa? Allah. Allah sendiri cakap, rezeki yang kamu ada tu Allah yang bagi. Dan Allah juga suruh kamu bagi. Dan Allah juga janji bila bagi Allah. Tapi kita susah nak bagi. Makna kita ada krisis keyakinan kepada Allah. Pada janji Allah. Kan? Okey.
Fa iz lam taf'alu, maka ketika lam taf'alu, kamu tidak lakukan. Kamu tidak lakukan, iaitu kamu tidak bagi sedekah. Wa taballah, dan Allah menerima taubat kamu. Alaikum, ke atas kamu. Fa aqimus salah, maka dirikan salat. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Apa maksud ayat ni? Sekiranya kamu tak buatlah. Sebenarnya ayat ni maksudnya kata ahli tafsir ialah ayat 13 menasahkan. Nasah apa makna? Membatalkan hukum ayat 12. Kalau hukum ayat 12, kena bagi sedekah dulu sebelum bertanya. Ayat 13, batalkan. Faiz lam taf'alu, bila kamu tak buat. Kan? Tak buat tu makna dibatalkan. Sebab itulah ulama sepakat mengatakan, ini satu-satunya ayat yang secara jelas menerangkan pembatalan hukum, dan ayat yang membatalkannya terus datang selepas dia ni. Lepas 12, 13. Ada ayat yang kadang-kadang dibatalkan jaraknya jauh, kadang-kadang 4 muka surat, kan? Ada ayat yang membatalkan datang dulu, ayat yang kena batal datang kemudian dalam Quran. Tapi dalam ayat ni secara berturut-turut. 12 hukum, 13 membatalkan. Okey. Kata ahli tafsir, sebenarnya ayat ni berapa lama ni mula turun hukum dengan tempoh pembatalan? Berapa lama? Tak berapa lama, ada kata sampai beberapa jam saja. Dan tak sempat pun sahabat bagi sedekah. Ada satu riwayat mengatakan yang sempat bagi sedekah seorang dia, iaitu Sayyidina Ali. Tapi riwayat itu tak sahih. Kalau ikut yang sahihnya, tak ada seorang pun sempat bagi. Kenapa tak ada seorang pun bagi sedekah? Mungkin sebab apa? Semua yang datang tu dimaafkan sebab miskin. Kan? Ataupun yang tak bagi sedekah tu tak datang sebab dia munafik. Dan sebab yang kedua, sebab ayat yang membatalkan, kata ulama, tempohnya dalam 1 hari, tak lama. Mungkin orang tanya, kenapa Allah turunkan hukum dan Allah juga membatalkan dalam masa yang sekejap? Apa jawapannya? Kan, kalau manusia buat undang-undang macam tu, pagi tak boleh makan di kedai, petang boleh makan di kedai. Kita kata apa? U-turn lah. Jadi, kenapa Allah keluarkan ayat hukum 1 hari, kemudian 1 hari itu juga dibatalkan? Apa kita nak jawab? Orang tanya kalau rahmat Allah, jangan buat hukum daripada awal lagi. Tapi kesan, tujuan sebenar, tujuan hukum ni apa dia? Kena balik pada tujuan dia. Tujuan hukum ni apa dia? Sedekah ke nak ajar sahabat beradab? Ajar adab. Dan dengan ayat ni, sahabat sebenar ambil pengajaran. Cukup. Dan sebenar itu memberitahu apa? Kelebihan pada sahabat. Tak perlu 10 hari. Tak perlu 1000 ayat untuk mereka beradab dengan Rasul. Kan? Kita kadang-kadang dah 5 surah, masih tak beradab dengan Rasul. Kadang-kadang khatam 30 kali, tapi masih tak dahulukan Rasul. Betul? Boleh? Dan satu lagi jawapan, Allah adalah hakim. Allah nak buat hukum apa saja, nak batalkan hukum bila-bila masa, dia adalah dia yang berhak. Sebab dia Al-Hakim. Itu menunjukkan Allah tu bebas. Tidak ada siapa yang boleh halang. Boleh? Okey, kemudian habis kalau tak bayar sedekah, apa alternatifnya? Nak buat apa supaya kamu lebih beradab?
Dirikan solat. Makna apa ni? Allah nak bagi tahu apa-apa saja jangan tinggal solat. Apa-apa saja masalah, solat. Yang zakat ni apa kaitan? Zakat ni apa kaitan? Makna Islam kamu tak akan sempurna, tak akan lengkap kecuali ada hubungan dengan Allah dan yang kedua hubungan dengan manusia. Okey, kemudian wa'ati Allah dan ta'ala Allah dan Rasul. Tengok solat ni termasuk tak taat pada Allah? Termasuk kan? Keluarkan zakat termasuk tak taat pada Allah? Kalau dia termasuk, kenapa Allah sebut lagi taat pada Allah dan Rasul? Kenapa? Penting apa? Kan dah solat tu menunjukkan taat pada Allah. Zakat menunjukkan taat pada Allah. Dalam banyak-banyak ketaatan yang paling asas solat. Okey? Tapi dengan setakat kamu solat dan puasa sahaja, adakah sudah lengkap ketaatan kamu pada Allah? Tak. Banyak lagi benda yang kamu kena taat pada Allah. Bab puasa, bab pergaulan dengan manusia, bab menyampaikan ilmu, bab berdakwah, bab bantu orang miskin. Lengkaplah, banyak lagi. Solat ni hanya salah satu cabang daripada cabang-cabang amal. Boleh? Jadi kalau solat saja, zakat saja, belum tentu selamat. Kita nak tahu Islam tu lengkap, tengok surah Al-Baqarah ayat 177 kan. Lengkap. Islam bukan pandang ke timur dan barat. Islam ialah rukun iman, beriman dengan Allah, dengan para malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dengan hari akhirat, dengan qada dan qadar. Islam juga ialah bagi makan harta yang kita suka kepada orang miskin, kepada ibn sabil, kepada kaum kerabat. Islam juga ialah apa? Menepati janji, akhlak. Islam juga ialah sabar dalam menghadapi ujian, sakit ke, peperangan ke, kemiskinan, sabar. Maka di hujung Allah kata, ulaika humul ladzina sadaqu. Itulah orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang bertakwa. Bila lengkap Islamnya. Akidah pun ada, rukun iman pun ada, rukun Islam pun ada, akhlak pun ada. Boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 177. Kemudian Allah kata apa? Wallahu dan Allah khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Okey. Jadi hujung ayat ni Allah nak beritahu apa ni? Hujung ayat ni. Allah Maha mengetahui apa yang kamu maksud apa? Apa yang tersirat? Di hujung ayat ni sebenarnya Allah pertama nak bagi amaran kepada siapa? Orang yang niatnya tak baik. Kadang-kadang turun ayat ni dia masih nak menipu Rasulullah, kan? Dia masih tak beradab dengan Nabi. Dia masih tanya benda-benda yang tak penting. Maka Allah Maha mengetahui apa dalam hati kamu. Dan nak bagi dorongan pada orang beriman supaya ikhlaskan diri. Bila nak belajar dengan Nabi, bila nak tanya soalan, pastikan benda yang penting dan jangan sampai menyusahkan Nabi SAW. Dia sahabat Nabi salafus soleh begitu memuliakan Nabi, kan? Mereka tak tinggikan suara, dan para salafus soleh Nabi dah wafat. Mereka tetap memuliakan Nabi. Dengan cara apa? Bila dia nak baca hadis Nabi, mereka berwuduk. Bila nak baca hadis Nabi, mereka berwuduk. Dan bila dia seorang guru tu tengah baring, bila dia tanya tentang hadis Nabi, dia bangun. Dia bangun duduk elok-elok. Bila dia tanya, kenapa kamu duduk daripada baring? Kamu tahu tak aku nak baca apa ni? Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Begitulah beradabnya ulama salafus salih kepada Nabi kita SAW walaupun Nabi telah wafat. Maka janganlah sekali-kali kita tidak hormat Nabi dengan cara kita menolak sunnah Nabi, dengan cara kita meminggirkan amalan daripada Nabi dan mengutamakan amalan
yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada soalan? Jangan tak tanya soalan langsung pula. Jangan kecil hati. Saya bukan marah, tegur sikit je. Assalamualaikum Ustaz. Betulkah kita perlu membaca selawat dahulu sebelum membaca doa selepas azan? Ya, betul. Nanti kita akan belajar ni. Okey, turutan dia macam ni. Saya sebut dulu sebelum kita belajar. Disunatkan bila muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah, masa tu kita kata apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin Rasulullah. Bila kita sebut tu, masa muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah. Okey? Kemudian bila muazzin habis semua Allahu akbar, la ilaha illallah, kita pun berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, paling ringkas. Kalau nak lagi banyak pahala, salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu baru baca doa lepas azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Habis. Jadi sebenarnya masa azan kena baca 4 benda. Orang kita baca satu je. Allahumma rabbaha hadhihi da'wati tammah. Satu je. Sebenarnya ada 4. Satu, wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulullah. Baca bila ni? Yang dua ni masa muazzin sebut asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian lepas azan selawat. Yang keempat barulah baca doa selepas azan. Wallahu alam. Ada hadis Rasulullah, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya maka diberinya kefahaman terhadap urusan agama. Jika kita belum dapat mengamal ataupun faham ilmu, adakah belum diberi kebaikan? Yalah. Kalau ikut hadis tu Nabi sebut apa? Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis sahih. Siapa yang Allah nak kebaikan padanya, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi pangkat, Allah tak bagi rezeki yang melimpah. Tapi Allah bagi apa? Kefahaman agama. Sama dengan ayat yang kita belajarkan. Allah angkat siapa? Orang yang banyak rezeki, bukan. Orang yang pangkat besar, bukan. Orang yang beriman dan berilmu. Betul. Jadi soalan dia, kalau kita dah belajar tapi kita tak amal ataupun kita tak faham, belumlah tu. Kalau ada yang kita faham dan kita amalkan, Allah angkat bahagian tu je lah. Allah nak kebaikan bahagian tu. Tapi banyak lagi ilmu yang lain kita belum beramal ataupun kita belum faham. Bahagian tu Allah belum nak bagi kebaikan pada kita. Makna apa? Selagi banyak ilmu yang kita faham dan kita amalkan, selagi banyak kebaikan kita dapat. Semakin sedikit ilmu yang kita faham dan yang kita amalkan, semakin sedikit kebaikan yang Allah bagi pada kita. Wallahu alam. Kalau rakaman azan tak perlu jawab, bagaimana pula rakaman handphone? Sama je, sama. Untuk menandakan sama je. Yang penting rakaman, sama ada radio ke, televisyen ke, handphone ke, apa ke, semua tu tak disunatkan jawab. Apa dalil? Dalilnya adalah hadis Nabi. Nabi kata, iza yaqulul muazzin. Bila muazzin yang melakukan azan, bukan rakaman. Bukan rakaman. Wallahu alam. Kalau azan yang tak jelas dia dengar, boleh tak jawab. Dah tak jelas nak jawab macam mana? Dia nak jawab satu benda yang jelas. Jadi kalau tak jelas, tak payahlah jawab. Mengenai muazzin tak berwuduk, tak salah. Wuduk ni hanya wajib ketika solat dan ketika tawaf. Dan ketika baca Quran, ulama beza pendapat. Kalau kita tak sentuh, tak wajib berwuduk untuk membaca Al-Quran. Jadi ulama sepakat wajib berwuduk ni 2 tempat je. Satu ketika solat, yang kedua ketika tawaf. Nak sentuh Quran pun ulama berbeza pendapat. Dalam mazhab kita sentuh Quran perlu berwuduk. Jadi nak lakukan azan tak perlu berwuduk. Cuma yang afdal berwuduk dulu baru azan. Untuk subuh hari Jumaat memang sunnah
untuk baca surah sajadah dan sujud tilawah ke? Ya, sunnah Nabi. Hari Jumaat disunatkan imam membaca rakaat pertama selepas Fatihah surah sajadah, dan rakaat kedua selepas Fatihah disunatkan baca surah Al-Insan. Sunat. Tapi tak mesti dilakukan setiap Jumaat. Sebab dia bukan wajib. Wallahu alam. Kalau kita baca surah Al-Alaq dan dalam solat, tak boleh. Sujud tilawah ni bila ada ayat yang memerlukan kita sujud. Maksud dia memerlukan kita sujud. Contoh dalam surah Sajadah kan. Sebab apa sujud? Sebab ada tempat yang perlu kita sujud. Wahum la yastakbirun. Mereka tidak sombong kepada Allah. Apa bukti mereka tak sombong? Sujud. Jadi nak tahu tempat tu perlu sujud ataupun tak, dalam Quran ada tanda kan? Tanda apa? Menara. Jadi surah Al-Alaq mana ada? Tak ada. Jangan sujud sembarangan. Pendapat tu, kita atau gaji bulanan kena zakat. Pendapatan kita ataupun gaji. Ada pendapat mengatakan ada zakat pendapatan. Zakat pendapatan ni iaitu setiap kali dapat gaji, bila dah bayar semua rumah, kereta apa semua kan, dah belanja semua, ada lebih. Lebih tu ambil 2.5% keluar zakat. Itu pendapat ulama yang terkini. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tapi dalil daripada Quran, daripada hadis tidak ada. Kalau tak ada, macam mana mereka boleh mengeluarkan hukum? Iaitu mereka kias kepada zakat pertanian. Zakat pertanian tak perlu cukup setahun. Tak perlu cukup nisab ataupun haul. Tak perlu cukup haul setahun. Bila dah tanam, bila berbuah, bila dapat hasil, kalau dalam tempoh 3 bulan pun kena keluarkan zakat. Sebab kamu dah dapat hasil. Maka ulama kiaskan. Pendapatan gaji kita pun sama dengan pertanian. Bila dah dapat hasil, di hujung bulan, tolak semua perbelanjaan, lebih kena bagi. Tapi pendapat yang paling kuat, tidak ada dalil, jadi tidak ada zakat pendapatan. Sebab tu ada orang bagi, ada orang tak bagi. Wallahualam. Ada tak doa selepas iqamah? Doa selepas iqamah, macam dua pendapat tadilah. Kalau pendapat mengatakan masa iqamah tak perlu jawab, sebab dia bukan azan, maka tak perlu baca doa selepas iqamah. Pendapat kedua, masa iqamah kena jawab juga sebagaimana jawab azan, maka lepas iqamah kena baca juga doa selepas azan. Tapi biasanya lepas iqamah tak sempat kita baca doa. Kan? Imam terus angkat takbir je. Perlukah mengangkat tangan untuk baca doa selepas azan? Tak wajib. Dia macam ni, hukum angkat tangan ketika berdoa hukumnya sunat. Dan Nabi, kalau ikut sunnah Nabi, ada ketika Nabi angkat tangan. Ada ketika Nabi tak angkat tangan. Ada ketika Nabi angkat tinggi sampai nampak ketiak kan. Tengok kesungguhan ataupun doa apa yang kita nak doa. Jadi, angkat tangan ni hukumnya sunat. Kadang-kadang angkat, kadang-kadang tak angkat. Nak bertanya hukum meninggalkan harta hibah selepas kematian. Di mana harta hibah tu? Dicarum ketika hidup yang memang bertujuan untuk diwakafkan. Tak faham soalan. Dia dicarum maknanya rasanya dia invest. Harta hibah tu dia invest. Tujuannya untuk diwakafkan selepas meninggal dunia, dia nak berganda lah. Macam mana? Dia kalau kita hibah, sepatut kena ada hitam putih lah. Kena ada hitam putih sebagai bukti harta tu kita hibahkan. Sekian, jumlah sekian-sekian, kita labur, apa keuntungan tu semua untuk kita wakafkan. Kena ada hitam putih. Kalau tak ada, automatik dia jadi faraid. Wallahualam. Selepas azan baca selawat Nabi, kemudian baru baca doa selepas azan. Apa tu? Salam Ustaz, bila kita beri zakat, kita kena bagi tahukah? Tak perlu bagi tahu. Sebab kewajipan kita, wajib keluarkan zakat. Apa dia? Wajib bagi pada 8 asnaf ataupun salah satu daripada 8 asnaf. Itu je. Bagi tahu tak wajib. Cuma, kalau kita nak bagi tahu dia supaya dia pastikan digunakan duit tu untuk benda yang baik, okey je kalau kita nak bagi tahu, tapi tak wajib bagi tahu.
Bolehkah kita berdoa untuk kebaikan diri kita di antara azan dan iqamah? Nanti kita akan jumpa hadis ni dalam syarah Bulughul Maram, kita belum sampai. Iaitu doa yang tidak mungkin ditolak. Nabi kata, la yuraddu ad-du'a bainal azan wal iqamah. Dan Nabi tak sebut doa apa. Jadi boleh bebas nak baca doa apa antara lepas azan dan sebelum iqamah. Doa untuk kita diampunkan Allah, doa untuk kita sihat, doa untuk kita panjang umur, doa untuk kita sentiasa dapat hidayah, silakan, tak ada masalah. Yang tak boleh bila doa benda yang tak baik untuk kita ataupun untuk orang. Bolehkah terus solat walaupun tak habis azan? Boleh je, dia syarat solat apa dah? Bukan habis azan. Syarat solat masuk waktu, bila masuk boleh. Tapi kita ni tak cerdik lah kan. Kelebihan jawab azan pahala. Jawab azan, baca doa lepas azan pula wajib dapat syafaat. Tiba-tiba kita tak nak. Kita satu tak cerdik, yang kedua sombong. Sombong dengan kelebihan yang Nabi nak tawarkan. Tunggu jawab azan, baca doa, kemudian solat sunat dulu. Ya Allah, banyak kebaikan. Adakah ada pendapat yang kata tak ada ucapan as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh? Tapi ucapan as-salatu khairum adalah jawapan kepada hayya 'alas salah. Oh, saya tak jumpa dalil yang mengatakan tak ada tu. Nanti saya cek balik. Sebab itu di mana-mana pun ada. Di Mekah pun ada. Jadi biasanya kalau di mana-mana tempat ada as-salatu khair, apa tadi? As-salatu khairum minan naum kan? Biasa kalau satu dunia ada tu, makna benda tu betul lah. Tak mungkin umat Islam berpakat dalam satu perkara yang tidak ada dalil ataupun salah. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Apa tu? Tatkala kita ucap dua kalimah syahadah, walaupun di luar solat juga, maka kita sedang baiki iman kita. Ya, iman kita kena sentiasa dibaiki. Ucapan syahadah kena sentiasa diperbaharui. Sama juga kita baca tahiyat kan. Ada tak syahadah? Ada. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Sebab itulah setiap bacaan kita kena ada penghayatan. Supaya kita dapat memperbaharui iman kita dan amal kita. Bacaan selepas iqamah sama dengan bacaan. Ya, sama. Perlu tak kita belajar ikut tarikat yang muktabar? Tak ada tarikat yang muktabar. Yang ada Quran muktabar dan sunnah muktabar. Nabi dah cakap kan, aku tinggal dua benda je, Quran dan sunnah. Kalau kamu belajar dua benda ni, kamu tak akan sesat selama-lama. Jadi kenapa nak belajar tarikat lagi? Cuma jangan salah faham lah. Bila Nabi kata Quran dan sunnah, bukan makna kita ambil Quran dan sunnah tolak ulama'. Tak mungkin kita faham Quran melainkan dengan tafsir ulama'. Tak mungkin kita faham hadis melainkan syarahan daripada ulama'-ulama'. Cuma sumbernya Quran dan hadis. Jadi bagi saya tarikat muktabar tu tak perlu. Sahabat tak pernah belajar tarikat muktabar, tapi mereka lah manusia dan generasi yang terbaik dulu, kini dan selama-lamanya. Itu apa atas dia? Terus sikit. Selawat selepas azan ada apa tu? Banyak rezeki. Ya. Dia cukuplah rezeki tu. Rezeki dah banyak. Banyak pahala. Tukar pahala, tukar rezeki kepada pahala. Orang Melayu semua nak kait dengan rezeki. Solat duha rezeki, baca surah Waqiah rezeki. Ni jawab azan pun nak rezeki. Cukuplah rezeki Allah dah tetapkan. Yang kita perlu berlomba ialah untuk mendapat pahala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mandi sunat hari Jumaat. Bolehkah mandinya pada awal hari Jumaat? Seperti boleh. Kata ulama, mandi solat sunat Jumaat ni tujuannya apa? Supaya kita solat Jumaat dalam keadaan bersih. Jadi kalau kita mandi awal Jumaat, lepas subuh kita dah mandi. Lepas tu kita tak buat kerja apa-apa dan badan kita stay wangi. Maka tak ada masalah. Itu dikira solat sunat Jumaat. Bolehkah mandi pada awal hari Jumaat? Awal hari Jumaat boleh, tapi dengan syarat badan tak kotor dan tak berbau sementara nak solat Jumaat. Kalau selepas maghrib, hari apa ni?
Itu bukan solat mandi untuk solat Jumaat, itu mandi untuk solat Maghrib. Tak betul, tak betul. Dia sebenarnya mandi untuk hari Jumaat. Mana mandi untuk solat Jumaat. Mana kamu pastikan sebelum solat Jumaat badan kamu wangi kan? Kalau mandi lepas subuh masih wangi, okey, dikira. Tapi kalau pada Maghrib tu mungkin dah banyak tu kotor apa semua, tidur apa semua kan. Maka tak dikira. Doa selepas tahiyat akhir sebelum salam hanya boleh untuk solat fardu ataupun boleh untuk solat fardu dan boleh juga untuk solat sunat. Sebab Nabi tak sebut berdoa ketika tahiyat akhir, Nabi tak sebut solat fardu ataupun solat sunat. Selepas azan, ada pendapat mengatakan perlu baca raditu billahi rabba. Memang kena baca lah, saya dah sebut tadi. Memang kena baca. Saya baru tahu kena baca. Ya. Zakat pendapatan berbeza. Surah Al-Alaq ada tanda sujud, Ustaz. Oh, sorry. Surah Al-Alaq ada tanda sujud. Sorry, saya silap faham. Saya ingat surah Al-Falaq. Bertukar. Betul, surah Al-Alaq, surah Iqra' kan ada tanda sujud. Tak, bila kita baca surah Al-Alaq pada hari Jumaat, ada tanda sujud, kita pun sujud. Tapi kita dapat pahala apa? Pahala baca Quran dan pahala sujud. Pahala baca surah Sejadah tak dapatlah. Bukan sunnah Nabi membaca surah Al-Alaq pada pagi Jumaat. Wallahualam. Itu Jawi ya? Dia. Siam, daripada Siam. Ustaz, dalam sujud sembahyang fardu, bolehkah berdoa bentuk Quran dan hadis selepas tasbih? Okey, ulama mengatakan hukum asal tak boleh baca Quran ketika rukuk dan sujud berdasarkan hadis sahih kan. Tapi ulama mengatakan kalau kita baca doa daripada Al-Quran ketika sujud dengan niat baca doa, bukan niat baca Quran, maka dibolehkan. Yang dilarang itu betul-betul kita baca Quran dan niat pula membaca Al-Quran. Itu memang dilarang. Wallahualam. Bolehkah apabila dilakukan azan musim PKP ni, bolehkah ditambah dengan ucapan solat fi buyutikum? Sepatut ditambahlah. Cuma solat fi buyutikum ni sepatut semua solat di rumah lah. Tapi kalau ada sebahagian solat di masjid, jangan tambah. Jangan tambah. Sebab solat fi buyutikum sebenarnya bukan untuk sebahagian, untuk semua. Contohnya kalau hujan lebat kan, semua tak boleh datang. Barulah kita sebut as-salatu fi buyutikum. Muazzin sendiri perlu jawab dan berdoa seperti orang yang tak perlu. Jangan buat benda bid'ah. Nabi suruh siapa yang menjawab azan, Nabi suruh orang yang mendengar, bukan muazzin. Muazzin kerja dia melakukan azan je. Hukum angkat tangan ketika berdoa ialah sunat. Dah. Tapi apabila mengangkat tangan menunjukkan kesungguhan. Mana sujud sawi? Siapa mula buat sujud sawi? Sebab Nabi tak pernah buat. Kenapa Nabi tak pernah buat? Ada dalam kitab fiqh. Ada dalil lah. Sebab itu daripada kitab fiqh. Dan saya tak ingat dalil. Dalilnya ada insya-Allah. Saya tak ingat. Semasa khatib baca doa, semasa khutbah kedua solat Jumaat, hanya khatib tak boleh angkat tangan. Tak, makmum pun sekali. Makmum tak perlu angkat tangan. Khatib tak boleh dan makmum pun tak boleh. Cukup dengan hanya berkata amin. Okey, cukup ah. Kita sambung kelas kita malam ni insya-Allah pukul 9, 10 minit insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal 'azim al-ajri wal ghufrani.